Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bersama dengan ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita dalam pelajaran sirah. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu tajuk yang baru berkenaan dengan pembangunan negara Islam. Pembangunan negara Islam. Setelah kita belajar berkenaan dengan pembukaan kota Makkah, yang mana Makkah telah dimiliki oleh orang Islam sehinggalah hari kiamat. Sekarang kita lihat bagaimanakah pembangunan negara Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat sama-sama. Pertama kita akan lihat sejarah pembinaan masjid. Masjid yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi. Bagaimana, apakah sejarah di sebalik pembinaan masjid tersebut? Ada beberapa masjid yang dibina oleh Nabi, iaitu yang pertama iaitu Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibina. Masjid yang awal-awal yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Di mana letaknya? Iaitu terletak masjid ini di Quba, nama tempat tersebut. Kenapa dinamakan Quba? Dinamakan Quba kerana dibina atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid ini dibina pada hari Isnin, tarikh 8 Rabiul Awal tahun ke-13 Hijrah kerasulan. 13 kerasulan ataupun 13 kerasulan Nabi SAW, iaitu tahun yang pertama Hijrah Nabi SAW. Tahun yang ke-13 kerasulan dan tahun yang pertama Nabi SAW berhijrah. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan untuk berhijrah ke Madinah. Maknanya berlakunya Masjid Quba ini dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, ketika mana Nabi melalui tempat tersebut untuk berhijrah ke Madinah. Dan 13 tahun kerasulan, iaitu selepas 13 tahun Nabi dilantik sebagai Rasul. Maka pada masa itulah Nabi berhenti seketika, menetap di Quba selama 4 hari lebih kurang, dan Nabi membina masjid itu bersama dengan para sahabat di sana. Dan bahan binaan Masjid Quba ini berasaskan batang dan pelepah kurma sahaja. Dan Masjid Quba ini ada disebut dalam Al-Quran, yang mana dibina atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maksudnya sesungguhnya kerana Masjid Quba itu telah dibina atas dasar takwa min awwali yaumin, dari mula wujudnya. Itu Masjid Quba yang disebut dalam Al-Quran. Seterusnya, masjid yang kedua pula iaitu Masjid An-Nabawi. Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana tempat letaknya Masjid Nabawi sudah tentu terletaknya di Madinatul Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua paling suci bagi kita umat Islam. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang paling suci. Dan yang ketiga, masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Nabi, Masjidun Nabawi, ataupun disebut sebagai Masjid Nabi. Dan yang seterusnya, Masjid Nabawi ini juga dibina di atas tanah yang dibeli oleh Rasulullah daripada 2 orang anak yatim. Bila sampai saja Rasulullah ke Madinah, maka Nabi SAW setelah itu Nabi membeli sebuah rumah
sebuah tanah daripada 2 orang anak yatim. Siapa 2 orang anak yatim tersebut? Iaitu Suhail bin Rafi' dan juga Sahal bin Rafi'. 2 orang anak yatim asalnya nak beri tanah tersebut secara percuma, tetapi Rasulullah tetap bertegas untuk membeli tanah tersebut daripada kedua-dua anak yatim tersebut. Kemudian seterusnya berkenaan dengan Masjid An-Nabawi lagi, iaitu Masjid An-Nabawi ini juga menempatkan maqam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu antara sebab masjid ini adalah masjid yang kedua paling suci di dalam agama Islam bagi umat Islam, kerana di sana juga adanya maqam Rasulullah dan sahabat dia Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Dan seterusnya Masjid Nabawi juga mempunyai kelebihan bagi siapa-siapa yang solat di masjid ini, iaitu mendapat ganjaran kelebihan pahala, ialah seperti 1000 kali solat di tempat yang lain. 1000 ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala berbanding solat selain daripada Madinah dan Makkah. Contoh kita solat di Malaysia, tapi kalau kita dapat menunaikan solat di Masjid Nabawi di Madinah itu, maka itu lebih baik, kelebihan dan pahala yang diberikan Allah Ta'ala 1000 pahala lebih baik daripada solat di tempat kita ini. 1000 kali ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan yang besar yang ada yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahala orang yang menunaikan 1 kali solat di Masjid Nabawi. Seterusnya masjid yang ketiga pula, iaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram, tempat suci pertama di dunia bagi umat Islam. Tempat suci yang pertama di dunia adalah Masjidil Haram. Di mana letaknya Masjidil Haram? Sudah pasti terletak di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan seterusnya Masjidil Haram ini adalah disebut juga sebagai Baitullahil Haram. Dikenali juga Baitullahil Haram, rumah Allah. Dan yang seterusnya Masjidil Haram ini dibina mengelilingi Kaabah, iaitu kiblat umat Islam. Kaabah ini berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maknanya Masjidil Haram ini dibina mengelilingi Kaabah yang berada di tengah itu, yang mana Kaabah itu sebagai kiblat kepada seluruh umat Islam ketika menunaikan salat. Dan yang keempat, Masjidil Haram ini mempunyai Kaabah, yang mana Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Kaabah itu diasas dan dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan Masjidil Haram ini juga mempunyai kelebihan. Sebagaimana Masjid Nabawi juga ada kelebihan, Masjidil Haram juga ada kelebihan bagi orang yang menunaikan solat di sana, iaitu kelebihan solat di masjid ini ialah sama seperti pahalanya 100,000 kali solat di tempat lain. Ini besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang menunaikan solat di Masjidil Haram Makkah itu. 1 kali solat menyamai pahala orang menunaikan 100,000 kali solat di tempat selain daripada Masjidil Haram dan Madinah. Ini besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sempat untuk menunaikan solat di Masjidil Haram Makkah. Moga-moga kita cuba berazam untuk kita sama-sama dapat menunaikan solat di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan pembinaan Masjidil Haram ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 96, yang bermaksud sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Itulah sedikit berkenaan dengan sejarah pembinaan masjid di dalam Islam.
Moga-moga apa yang kita bincang ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.